11.05 dah pun. Okey, tak apa. Kita tak nak maksudnya lengahkan masa lagi. Saya juga terus start lah Terus start di kelas. Saya rasa dalam list yang ada dekat dalam Zoom sekarang ni adalah seramai 27 orang termasuk saya. Maksudnya total of the student is 26 orang. Jadi semua sedia maklum bahawa kursus ni adalah ECV 4216. Nama kursus adalah penilaian dan pemilihan struktur. Ini adalah 3 kredit. Kursus adalah pada hari Selasa seperti hari ini daripada pukul 10 sampai pukul 1. Dan attendance you all dah ambil ke? Dah boleh masuk tak attendance ambil? You dah take attendance belum? Tidak boleh masuk. Ya, ada yang boleh masuk tak? Dapat tak masuk dan take attendance? Tak boleh, Prof. Tak boleh? Sebab dia memang tak ada keluar button untuk submit attendance. Oh, Sama. Okey. Alright. Okey, sekejap saya betulkan sekejap. Sambil tu boleh. Sekejap. Tunggu sekejap Okey, cuba buat sekarang. Boleh tak? Alright, dah boleh, Prof. Okey. Alright. Kalau dah boleh, minta semua untuk ambil attendance sambil kelas berjalan supaya tak ada masalah lah depan tak ada yang terlupa nak punch in terlupa nak ambil attendance. Okey, saya nak ambil peluang untuk kenalkan diri saya, Raizal, yang akan mengajar subjek ini. Dan maybe saya juga nak ambil peluang untuk kenal dengan semua yang mengambil subjek ni. Kalau tak jadi isu, kalau you boleh buka kamera and then introduce you all seorang-seorang, boleh tak? Sekejap. Jadi saya tahu siapa yang ambil kelas saya dan kenapa pilih kelas ni. Sebab ini elektif kan. Just for the sake untuk berkenalan, untuk tahu each other. Boleh siapa-siapa start? Antara tujuan yang saya nak buat ni adalah saya nak tahu kenapa ambil subjek ni. Adakah just nak penuhkan the requirement untuk elektif ataupun apa reason? Masa praktikal dah pernah belajar ke atau pernah terdedah dengan kerja-kerja assessment dengan rehab? Anybody? Siapa-siapa nak start? Hello, Prof. Yes. Okay. Nama saya my name is Angelina Anajai. So, boleh dengar ke doktor? Boleh. So, the reason why I took this elective is because I wanted to know about because before we only being taught how to design the structure, right? So I think this elective give us more knowledge about how we want to create or like to know how to fix our structure, something like that. Yeah. So. Yeah. I can accept that reason. Betul lah. Kita belajar most of your learning throughout the rest of the semester previously is based on just to do design lah. This subject will teach you on how to do assessment and also structure repair. Okay, good. Alright, thank you, Anjali. Next, anybody? Saya nak tahu juga yang paling yang saya teringin nak tahu adalah ada tak yang masa praktikal expose kepada kerja-kerja assessment dengan kerja-kerja perbaikan struktur?
Prof, kalau post pensioning itu consider as Macam mana? Macam mana? post pensioning technique. Post pensioning External post tension ke ataupun internal? internal. Kalau internal tu lebih kepada stress beam lah kan? Slab. Slab. Kalau slab lebih kepada pre-stress structure lah. Kalau dia external post tension, yes, itu strengthening. Okay. Ada siapa-siapa nak continue after Anjali to get the class moving? Hello Prof, nama saya Nazura Afika. Okay. Lepas tu sebab apa ambil subjek ni, saya nak cubalah untuk belajar benda baru. Tu je lah. Okay. Masa buat LI, tak ada, tahu. Saya jadi punya kerja pelawat. Memang tak ada kerja-kerja retrofitting. Okay, tak apa. Alright. Okay. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih sama. Next. Hello Prof, nama saya Muhammad Rashid. Sebab saya masuk kelas ni sebab alasan saya sama macam Anjali, nak tengok dia punya safety dengan assessment of the structures lah. Sebab selama ni pun belajar lebih daripada design, so mungkin lepas design tu kita nak tahu jugalah apa saja macam mana nak assess structure. Itu je. Alright, bagus. Satu alasan yang cukup baik. Antara benda yang saya cuba akan dedahkan pada you all adalah daripada segi plating lah. Kalau dilihat daripada segi strengthening, pengukuhan struktur, dia ada bagai-bagai, dia ada macam-macam lah, yang mana saya akan discuss lebih detail masa dalam kuliah nanti. Tapi kalau berdasarkan daripada pengalaman saya dan juga pendedahan saya adalah lebih banyak kepada untuk mengukurkan struktur menggunakan plate. Jadi ada macam-macam plate, kita ada steel plate, kita ada CFRP plate, dan saya punya fokus dalam this subjek adalah lebih kepada CFRP plating. Okay, so itu adalah gambarannya. Okay, please anybody continue. Kalau ada yang boleh beritahu dia ada buat practical, buat assessment lagi bagus. Okay, Prof. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So, my name is Nazri Waihama, and why I took this subject is because of like the rehabilitation of the structure. So, pemulihan sesuatu structure tu. So, masa saya LI dulu, I did experience on the site where I see a lot of stuff which is like honeycomb and how they like macam betulkan ke macam tu. So even like other things which I cannot remember, like even the structure is cracked and then the engineer is like macam marah-marah, the contractor even like dorang salah semua tu. So yeah, that's why like this subject kind of interesting and that's why I took this subject. Alright, okay, good, bagus. Satu experience yang probably will benefit you in this class lah. Betul, honeycomb tu is one of the problem, but it's not a major problem. It's still something that can be is repairable lah. It can be fixed, but we will go beyond honeycomb problem. Okay, good. Alright, thank you. Alright, next, anybody? Thank you. Okay, thanks. Yes. Hi, Prof. My name is Woon Qingzheng. So the reason I take this subject is because I think this is something new to us, and because we are working more towards on sustainable, so I think it is important for us to know how we repair the structure, because nowadays a lot of structure has been built. So I think it is important to maintain the structure.
Yeah, So I absolutely think the correct. Yeah. knowledge will be useful to us in the future. Yep, That's yep, all from me. true. Yeah, thank you for that. And yeah, you're absolutely correct. We have already passed the stage where we build so many new buildings. You know, that was like 20 years ago, 30 years ago. So now is a time in 2020 and also few years back. Most of the building do need repair, and even not only old building, some new building that is being handed over to the client is experiencing so many structural defect and structural problem. So yeah, you are right. After we build the building, during the service life, we need to do some repair and so some modification to make sure that, and also some maintenance to make sure that the building can stay as it is intended to be. All right, thank you, Vun. All right, any other students that would like to do the same? There are students, ada beberapa student that I know from the previous class, and also some session, like for example the IDP, and also the engineering and society. But some I probably miss you guys. So for those who have not been in my class, it is good if you can introduce yourself to me. At least I know that you are in my class. Right. So if there is nobody that would like to do to continue to introduce yourself and why that you take this class. So probably I assume that you have the same reason with your friend, which is to learn more about this subject. I take this opportunity to share you the syllabus, okay, for this subject. Okay, so now we have here your syllabus. I already mentioned the code, which is ECV 424216, kredit 3 jam. Okay, kemudian tajuk program, tajuk syllabus ni ataupun tajuk khusus ni adalah penilaian dan pemulihan struktur. Dalam bahasa Inggerisnya Assessment and Rehabilitation of Structures. Kemudian ada prasyarat subjek ni ECV 3213. Harap ya, I think semua dah lepas dah prasyarat ni. Okay, now kita tengok pula kepada hasil pembelajaran supaya you all tahu apakah di akhir kursusnya ataupun pada akhir semester nanti apakah yang akan dapat, pelajar-pelajar akan dapat pada akhir semester. Pertama adalah membuat analisis struktur bermasalah serta mengenal pasti punca dan kesan struktur bermasalah. Betul, ini adalah antara di hujung semester nanti you boleh kenal pasti punca. Maksudnya you all akan didedahkan dengan sebab-sebab kerosakan struktur dan juga apakah kesan kerosakan struktur kepada bangunan tersebut. Jadi bila tahu punca, ada peluang untuk mengelakkan daripada masalah struktur tersebut berlaku.
maksudnya you know where the the reason for that structure to experience the problem on the structure. So you identify the problem and then you know how to rectify it. Kemudian kesan struktur, ada sebab masalah-masalah struktur yang agak tidak sangat terlalu bahaya, maksudnya dia boleh dibaiki. Ada masalah struktur yang perlu dibaiki segera. Sebagai contoh, masalah kalau struktur mengalami keretakan yang besar. Jadi analisis perlu dibuat kenapa berlakunya keretakan yang besar pada struktur terbabit. Dan pada khusus ini juga, semua kena menggunakan pemahaman apa yang belajar dalam struktur analisis dan juga yang belajar dalam subjek reka bentuk. Antaranya perkara-perkara yang mungkin saya akan ulang ataupun sebut dalam kuliah adalah moment capacity. Kita akan buat, mungkin akan tengok kepada analisis moment capacity moment. Okey, mungkin akan ditengok kepada gambar rajah moment lentur dan juga akan tengok kepada gambar rajah licin. Dalam bahasa Inggeris, we will look into bending moment diagram and shear force diagram. Kenapa kita perlu lihat kepada bending moment diagram and shear force diagram? Adalah keperluan untuk mengetahui bagaimanakah cara pengukuhan yang betul ataupun bagaimana penggunaan bahan yang betul. Bahan maksudnya struktur tambahan seperti CFRP plate, steel plate yang diletakkan pada permukaan struktur. Okey, saya bagi gambaran saja dulu, saya tak nak cerita detail supaya tidak akan mengelirukan semua. Okay, kemudian di hujung semester nanti, semua akan dapat mengenal pasti ujian yang digunakan dalam penilaian struktur bermasalah. Jadi kita ada berbagai-bagai ujian untuk mengenal pasti masalah-masalah struktur. Sama ada ia berkaitan dengan masalah konkret ataupun ia berkaitan dengan masalah tertulang. Okay, before I go further, is there any international student dalam grup ni? Hello, ada pelajar antarabangsa tak dalam grup ni? Ya, ada rasanya Dr. Prof. Okay, alright. Kalau tak ada, saya boleh campur-campur lah. Kalau tak, saya kena cakap bahasa Inggeris. Okay, so ujian, ada berbagai-bagai ujian. Dan saya mencadangkan untuk semua mendapat pendedahan tentang ujian-ujian bagi penilaian struktur. Saya ada plan untuk bawa semua kepada setapak untuk melakukan ujian dan juga untuk memberi pendedahan kepada equipment yang digunakan. Saya ada plan, ada dua cadangan, sama ada kita pergi kepada satu institusi di luar UPM, iaitu sama ada kita pergi pada agensi nuklear ataupun kita pergi kepada JKR, ataupun saya jemput satu syarikat yang baru saya jumpa dan baru saya kenal, iaitu AIE Consult, yang banyak membuat kerja-kerja ujian forensik
ujian forensik dalam industri. So kalau dia boleh datang, bawa equipment tu dan buat ujian itu di makmal UPM, lebih baik. Ataupun dia akan tunjukkan secara online, itu saya akan bincang dengan syarikat terbabit dan we'll see how it go lah. So cadangannya adalah untuk memberi semua pendedahan tentang bagaimana untuk menjalankan ujian-ujian pada struktur konkret. Kemudian yang ketiga adalah untuk memilih teknik pembaikan penguatan yang digunakan dalam pemulihan struktur bermasalah. Okey, teknik ini ada macam-macam. Salah satu daripada cara ini macam saya sebutkan tadi, iaitu plating, menggunakan pengukuhan struktur menggunakan plate, sama ada plate kekeluli ataupun plate CFRP. Tapi dalam bidang saya, yang banyak saya gunakan adalah CFRP. Saya cuma sebutkan CFRP itu adalah akronim bagi Carbon Fiber Reinforced Polymer. Detail tentang CFRP itu nanti saya akan ceritakan dengan lebih banyak dalam kelas yang akan datang, agar ia tidak mengelurukan juga pada masa yang sama buat masa sekarang. Sebab ini adalah kelas ataupun kuliah yang saya ingin berikan sedikit penerangan awal ataupun pengenalan. Okey. Jadi saya harap dengan apa yang saya beritahu semua, selepas ini bolehlah sedikit buat sedikit bacaan, homework ataupun sesi untuk mencari maklumat-maklumat yang saya nyatakan tadi lah. It is good kalau you all boleh jot down juga apa yang saya cakapkan sekarang, dan kemudian lepas habis kelas ini boleh carilah apa yang saya maksudkan dengan apa yang saya cakap tadi lah. Antaranya boleh tengok pada yang ni lah, antara perkara-perkara dia macam contoh kenal pasti punca dan kesan struktur bermasalah. Probably dalam you boleh translatekan tu dalam bahasa Inggeris dan you boleh cari dalam Google ataupun dalam internet. Kemudian ujian yang selalu digunakan untuk yang nombor 2 tadi tu adalah NDT, non-destructive test, dan juga destructive test. Akronimnya adalah NDT ataupun DT. NDT, non-destructive test ataupun destructive test. Adalah berkaitan dengan perkara nombor 2. Dan nombor 3 adalah plating, CFRP plating ataupun steel plate. Dan juga ada bermacam-macam kaedah yang boleh digunakan untuk pemulihan struktur. Tapi saya akan lebih sentuh kepada plating. Okey, sinopsis khusus adalah meliputi ujian. Ya, betul, apa-apa pun kita perlukan laku ujian. Itulah sebabnya kenapa subjek ini ada kaitannya dengan perkataan penilaian. Untuk kita menilai satu-satu struktur, kita perlukan ujian, melakukan ujian. Kemudian selepas dilakukan ujian, kita akan lakukan analisis dan penilaian terhadap struktur yang bermasalah. Bila kita dah kenal pasti struktur yang bermasalah, kita akan buat assessment ataupun penilaian. Dan kadang-kadang perlunya gunakan software, sama ada design software yang mana menggunakan konsep final element analysis untuk mengetahui masalah-masalah struktur yang ada dalam bangunan-bangunan tertentu ataupun bangunan tersebut. Kemudian setelah dibuat analisa ataupun penilaian, kita kena pastikan pula berkaitan dengan teknik pemulihan ataupun penguatan struktur bermasalah tersebut. Okey. Dan apakah caranya? Ada macam-macam cara yang boleh dibuat. Okey. Keyword boleh juga dilihat dalam untuk tambahkan you punya knowledge lagi selepas kuliah kita pada hari ini. You boleh tengok pada sinopsis ini dan you boleh cari dalam internet untuk tambahkan lagi you punya understanding berkaitan dengan subjek ini. Okey. Okey, kita mulakan dengan kuliah nombor 1, iaitu minggu pertama. Tapi saya akan start the class betul-betul next week lah. Tapi pada hari ini saya akan buat berkaitan dengan pengenalan.
ataupun kita go through tentang silibus subjek ini pada hari ini. Pertama adalah berkaitan dengan bahan binaan dan perbaikan. Apa yang ada dalam ni kita akan tengok tentang kualiti konkrit, bahan pembaikan, jenis dan cirinya, sifat kimia konkrit dan hakisan keluli. Tapi ini adalah sub-sub topik yang dicadangkan. Saya ada nota yang merangkumi semua ini, tidak mengikut turutan seperti dalam subtopik ini, tetapi dia nota yang saya bagi akan merangkumi ke semua topik nombor 1 ni. Kemudian kuliah yang kedua ataupun topik yang kedua adalah berkaitan dengan jenis dan punca struktur bermasalah. Apabila ada struktur bermasalah, antara benda yang kita perlu lihat adalah kenapa struktur itu bermasalah. Sebab perlu dibuatlah ataupun penyiasatan selanjutnya adalah nak tahu punca. Perkara yang pertama adalah tengok di sekitar struktur terbabit, adakah ia lembap, adakah ia berada di kawasan yang dekat dengan cerun, adakah berlaku mendakan, adakah berlaku keretakan dan sebagainya lah. Okey, lembap, antara punca-punca berlaku struktur bermasalah, antaranya lah berkaitan dengan kelembapan, humidity. Mungkin ada atap bocor, ada air di bawah, kawasan bawah tanah bangunan, mengakibatkan kelembapan dan mengganggu tertulang dalam konkrit. Apabila air dapat meresap dalam konkrit, dia akan mula mengganggu tertulang dan akhirnya akan buat pengaratan kepada tertulang dan mengakibatkan struktur tersebut mengalami masalah seperti spalling, masalah seperti delamination, masalah seperti keretakan yang serius. Jadi macam manakah apabila struktur terbabit ataupun tertulang mengalami kekeratan, apakah yang berlaku? Itu kita akan lihat lebih dalam lagi dalam topik inilah. Okey. So dalam topik ini ada beberapa subtopik, iaitu serangan kimia dan fizikal, keretakan struktur dan bukan struktur. Maksudnya ini adalah structure and non-structure cracking. Kemudian kesan kepada tempoh jangka hayat struktur, kesan kepada lebihan beban, overloading. Kemudian kesan alam sekitar berkaitan dengan kecacatan hakisan ataupun kecacatan lain. Okey, kesan alam sekitar ni penting ataupun common, benda yang selalu berlaku terhadap struktur disebabkan oleh terdedahnya kepada pertama air, hujan, kedua adalah kimia, contohnya karbon monoksida, karbon dioksida dan juga ultraviolet daripada udara, daripada matahari dan sebagainya. Itu adalah antara kesan-kesan alam sekitar yang boleh mengakibatkan kerosakan struktur. Dan juga kalau struktur tersebut berdekatan dengan laut, juga akan mendedahkan struktur tersebut kepada kesan-kesan air laut terhadap konkrit dan juga terhadap tertulang besi. Okay. Kemudian topik yang ketiga adalah berkaitan dengan ujian tanpa musnah. Ujian tanpa musnah ni kalau dalam bahasa Inggeris ni disebut non-destructive test. Kita di sini di bawah subtopik ni akan ada visual inspection dan juga NDT, dan ada separa musnah ataupun semi non-destructive test.
Tapi yang banyak saya akan dedahkan pada semua adalah berkaitan dengan visual inspection dan NDT. Bagi visual inspection, saya akan sharekan satu slide daripada JKR yang menjelaskan apakah yang dibuat oleh JKR dalam industri bagi mengenal pasti struktur-struktur yang bermasalah. Dan ada akta yang menjelaskan kepada pemunya ataupun tuan punya bangunan untuk melakukan inspection terhadap bangunan setiap 10 tahun sekali. Itu pun saya akan share guideline tu dalam WhatsApp group. Itu berkaitan dengan tempoh pempunya bangunan atau pemilik bangunan untuk melakukan kerja-kerja pemeriksaan visual dan menghantarkan laporan tersebut kepada pihak berkuasa tempatan. Sebenarnya benda ni dah lama dibuat, dah lama dilaksanakan, cuma cuma tindakan yang sepenuhnya oleh pihak berkuasa tempatan, bukan semua pihak berkuasa tempatan meminta untuk owner of the building melakukan pemeriksaan visual ni lah, ataupun akta section 85A. Okey, guideline ini saya akan share pada semua dan boleh baca, dan kita akan go through dalam salah satu kuliah akan datang. Kemudian nombor 4 adalah ujian musnah, destructive test. Destructive test ini lebih kepada ujian, kalau secara mudahnya saya nak nyatakan satu ujian iaitu ujian musnah yang popular iaitu coring. Coring ini adalah akan ada equipment, akan ambil konkrit sama ada pada rasuk atau pada lantai atau papak, dan akan diambil dalam bentuk silinder dan akan dibuat ujian compression test. Itulah yang antara ujian musnah yang boleh kita lakukan untuk mengenal pasti kapasiti ataupun kekuatan struktur sedia ada. Even untuk mendapatkan untuk mendapatkan kapasiti konkret pada ketika ini dengan teknologi yang semakin berkembang, ada ujian NDT pun untuk mengetahui berapakah kekuatan konkret tanpa melakukan coring. Jadi ini yang saya akan share dengan you all, ataupun saya akan minta company yang saya nyatakan tadi untuk share the method dengan you all semua lah. Okay, untuk mengenal pasti kekuatan mampatan konkret ada dua. Satu ujian musnah, satu lagi dengan menggunakan teknologi baru, tak perlu buat coring. Kemudian yang kelima adalah ujian kimia. Ujian kimia ni adalah untuk mengetahui sama ada konkret itu telah mengalami carbonation ataupun tak. Carbonation ini penting sebab carbonation adalah tanda-tanda ciri-ciri kimia konkret tersebut telah berubah. Konkret daripada segi komposisi ia sepatutnya dalam bentuk alkali lah. Sepatutnya dalam range alkali punya. Kalau kita buat pH test, dia adalah antara daripada 1 hingga 6 lah. Okay, kalau pH tu 1 hingga 6 itu adalah alkali, dan 7 ke 14 adalah acidic. Adakah? Sekejap . Alkali adalah 8 ke 14, acidic adalah 1 hingga 6.
Saya terbalik tadi. Alright, so untuk alkali ia sepatutnya dalam range yang saya nyatakan tadi. So bagi ujian kimia, kalau konkrit tersebut telah berubah komposisi kimia dia, maksudnya konkrit tersebut telah mengalami kekurangan kekuatan mampatan ataupun telah mengalami kerosakan. Okay, nombor 6 adalah berkaitan dengan analisa struktur bermasalah. Apakah punca dan kesannya, bagaimanakah nak buat penyelenggaraannya dan pembaikan, menguatkan atau merobohkan struktur. Merobohkan struktur ini adalah cara yang paling senang, cara yang paling mudah dan juga agak straightforward lah untuk kita buatkan langkah seterusnya apabila ada masalah-masalah struktur di bangunan. Tetapi kebanyakannya apabila planning untuk merobohkan bangunan tu ada komplikasinya. Sama ada bangunan itu tidak dapat dibina semua disebabkan oleh kekangan kewangan, ataupun bangunan dia memberi satu gambaran yang tidak baiklah kepada masyarakat berkaitan dengan kenapa bangunan itu perlu dirobohkan. Adakah ia tidak dibuat dengan betul? Apakah pegawai-pegawai yang melaksanakan projek tersebut tidak menjaga ataupun memantau projek itu dengan baik? Jadi dari segi pandangan masyarakat, ia adalah tidak baik untuk merobohkan satu-satu bangunan. Itulah antara sebab kenapa pihak-pihak berkaitan cuba untuk menyelamatkan bangunan-bangunan sedia ada yang mengalami masalah kerusakan, sama ada dengan melakukan pembesaran struktur atau menguatkan struktur terbabit. Okey. Jenis-jenis kegagalan itu juga kita akan bincang dan akan tengok. Kemudian cadangan dan penyelesaian bagi struktur yang bermasalah. Kemudian kita akan buat penilaian struktur bermasalah. Sebagai contoh, antara cabaran yang banyak jurutera-jurutera alami sekarang ini adalah apabila berlaku pengalatan tertulang, berapa lamakah lagi struktur tersebut boleh menampung beban. Maksudnya dengan kita buat section analysis analysis dalam design, kita akan dapat moment capacity yang mana analisis tersebut ada menggunakan keluasan konkrit dan juga keluasan besi untuk memberi capacity moment sebagai contoh rasuk tersebut. Tetapi apabila steel telah mengalami kekurangan keluasan disebabkan oleh pengaratan, sebab bila besi berkarat, dia akan melalui proses pengembangan dan pengecutan. Jadi area besi akan menjadi berkurang. Jadi apabila area besi menjadi kurang, capacity moment rasuk terbabit menurun. Jadi berapa banyak penurunan tersebut, dan adakah dengan penurunan tersebut bangunan akan runtuh atau masih lagi boleh digunakan dengan syarat perlunya pembaikan dan sebagainya. Itu kita akan lihat juga dalam khusus ini. Kemudian topik yang ketujuh adalah teknik baik pulih. Baik pulih bahan dan juga struktur. Ya, bahan mungkin kita akan buat pembaikan berkaitan dengan konkrit, sama ada grouting ataupun pressure grouting, ataupun kita akan letakkan protective coating pada struktur ataupun elemen dalam satu-satu bangunan. Kemudian pemilihan bahan, teknik yang bersesuaian dengan kesesuaian bahan. Ini juga kita akan tengok, saya bagi sebagai contoh, besi dan juga CFRP. Besi
dia adalah ductile, yang mana besi mempunyai takat anjal, dia ada takat yielding capacity, elastic capacity, dan dia ada yield point, yang mana apabila kalau kita terik ataupun kita apply stress kepada steel bar, bila kita terik, bila kita buat tensile test kepada bar, beam akan mengalami strain. Ada strain dan stress dalam bar tersebut, dan jika kita tidak melebihi takat yield bar tersebut, bar boleh kembali kepada keadaan asal. Kalau dia melebihi daripada takat yield, bar tersebut akan memanjang dan akhirnya akan putus. Dia akan yield dan putus. So, jadi itu adalah daripada segi steel. Steel material dia ductile, dia elastik, dia boleh dipanjangkan dan dia boleh kembali kepada keadaan asal dengan syarat jangan lebih daripada yield capacity. Kemudian CFRP dia adalah brittle. Brittle maksudnya dia rapuh dan juga dia ada takat failure, rupture. Okay, kalau brittle material dia rupture, kalau ductile material dia ada takat yield. So pemahaman tentang kedua-dua material ini penting, yang mana saya akan jelaskan juga dengan detail dalam kuliah kita akan datang. Kenapa ductile dipilih, ductility dipilih dalam satu-satu material, dan kenapa brittle material dipilih dalam satu-satu keadaan. So nanti saya akan share satu jadual iaitu stress and strain diagram untuk kedua-dua material, ductile dan juga brittle, dan di situ kita boleh nampak kenapa kedua-dua bahan ini mempunyai kelebihan masing-masing dan juga mempunyai kekurangan masing-masing. Okay. Pemahaman berkaitan dengan material ini juga amat berguna untuk teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah pengukuran struktur. Kemudian nombor 8 adalah berkaitan dengan penguatan keluli. Ada external prestress seperti tadi ada cakap berkaitan dengan pretension, external pretension. Kemudian biasanya untuk pengukuran struktur digunakan eksternal. Bagi prestressing kita akan gunakan tendon di dalam konkrit untuk buat jambatan, untuk buat bangunan. Satu-satu struktur akan menggunakan kaedah prategasan jika span ataupun jarak panjang satu-satu struktur itu diperlukan dengan jarak yang agak jauh ataupun jarak yang agak panjang. Jadi prestressing ini boleh mengurangkan deflection, sebab a normal RC beam, a normal RC slab without prestressing force dia akan ada deflection yang tinggi. Kalau you buat design dan you gunakan a normal RC, deflection akan gagal kalau span yang panjang. Jadi ada prestressing akan menyebabkan struktur itu lepas ataupun lulus untuk direka bentuk disebabkan oleh jumlah deflection sangat kurang. Kemudian ada penguatan liceh, shear strengthening ataupun section enlargement, pembesaran anggota. Section enlargement dia boleh jadi beam enlargement, dia boleh jadi column enlargement, ataupun dia boleh jadi slab, increase the slab thickness. Alright, ada contoh-contoh nanti saya akan tunjukkan dalam kuliah yang akan datang. Kemudian plate menggunakan keluli, plating menggunakan keluli, tapi di sini dipanggil ikatan plate ataupun plate strengthening menggunakan keluli.
plate centering using steel. Okay, and then you have plate jacketing di bahagian bawah. Di muka surat sebelah lah, muka surat ketiga ni disambung teknik nombor 8, topik nombor 8 iaitu plate jacketing. Kemudian nombor 9 adalah berkaitan dengan pengukuhan yang sama. Jadi nombor 8 dengan nombor 9 tu adalah dua pengukuhan tetapi dua material yang berbeza, yang mana dia relate dengan perkara nombor 7. Bahan, satu keluli daktal, satu nombor 9 CFRP ataupun tertulang gentian plastik brittle. So you ada dua type of material yang you boleh gunakan untuk pengukuhan. Kemudian ada topik nombor 10 adalah kajian kes, iaitu adalah sebanyak dua subtopik, iaitu penilaian, kemudian adalah pemulihan struktur bermasalah yang terpilih. So perkara nombor 10 ni mungkin akan buat ataupun tidak, itu bergantung kepada kesesuaian saya punya planning. Sebab mungkin semester ni saya akan buat kursus ini agak berbeza sedikit. Antaranya disebabkan oleh berkemungkinan ada perlunya you all semua keluar dan mencari struktur yang bermasalah sebagai assignment dan membuat laporan atau membuat topik nombor 10 kajian kes berkaitan dengan penilaian struktur atau pemulihan struktur. Atau saya decide untuk buat masih lagi di peringkat orang kata apa, masih lagi saya tengah fikir sama ada nak buat kajian kes ataupun nak buat pengiraan berkaitan dengan plating sebagai you all punya assignment. Sebabnya sekarang ni ada 3 check ataupun 3 semakan yang perlu dibuat untuk plating, terutama sekali plating of CFRP plate lah. Adanya check yang perlu dibuat berkaitan dengan intermediate cracking, adanya check yang perlu dibuat dengan critical diagonal cracking, dan ada check yang perlu dibuat untuk plate and debonding. So ketiga-tiga check ni saya perlu buat sedikit pengiraan, dan saya nak dedahkan pada you all semua agar boleh buat semakan yang sama dan memahamkan betul-betul berkaitan dengan plating design. Yang mana sebelum ni saya tak dapat buat dengan batch yang sebelum ni. Jadi itu antara perkara yang saya plan lah. Tapi kalau ikutkan masa, kalau sempat saya buat dua-dua, saya buat dua-dua. Kalau tak, saya hanya buat satu sajalah, antara satu yang saya sebutkan tadi. Okey, penilaian khusus ini adalah 60% kerja khusus. Planning saya adalah test 1 20%, test 2 20%, assignment 20%. Kemudian peperiksaan akhir final kekal 40%. Dan ujian ini saya cadang untuk buat online, dan tengok pada keadaan, mungkin boleh kita buat face to face ataupun online. Depends pada keadaan dan kelulusan fakulti lah. Kalau dapat buat face to face pun saya suka juga. Tapi kalau tak dapat, kita buat online lah. Kemudian rujukan adalah seperti yang ditunjukkan dalam nombor 1 sampai nombor 5 ni. Saya akan kalau sempat saya akan share nombor 5. Nombor 5 ni saya akan bagi sikit-sikit lah. Saya bukan bagi semua. Design Handbook for RC Structure Retrofitted with FRP and Metal Plates, Beam and Slab. Nombor 5 ni menjadi bahan rujukan saya yang banyak saya rujuk kepada buku ini, dan juga dalam masa yang sama saya juga terlibat dalam menghasilkan beberapa equation dalam buku ini semasa saya
belajar dululah. Jadi kenapa saya rujuk pada buku ni adalah Oilis ni adalah supervisor saya, main supervisor saya semasa saya buat PhD. Kemudian Serasino ni adalah co-supervisor saya masa saya buat PhD. Jadi masa saya belajar dulu buku ini dalam proses pembikinan lah. Dan pada 2008 ia telah dipublish. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan rangka kursus bagi kursus ini, yang mana saya akan cuba betul-betul buat agar you all betul-betul faham tentang plating ini secara industri dan juga secara teorinya lah. Yes, teori ini kita akan belajar di kelas, dan secara industri ini kita akan pergi kepada site ataupun kepada mana-mana industri yang membolehkan you all semua ada hands-on experience berkaitan dengan kerja-kerja penilaian dan pemulihan struktur. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa benda yang nak tahu? Prof, Yes. kita kena ada download software apa-apa ke? Oh, okey. Kalau daripada segi oh ya. Sebenarnya nak je saya suruh, saya boleh bagi satu software untuk you download. Tapi saya takut nanti dia akan menjadi satu macam terlalu awal untuk diberikan sekarang lah. Saya akan berikan software itu mungkin selepas midterm. Untuk bagi sekarang, saya risau nanti dia tidak, saya takut nanti gunakan software itu dengan cara yang tak betul lah. So saya akan bagi software tapi bukan sekarang. Ya. Okay, baik Prof. Alright. Okey, bila Husni cakap tentang perkara software ni, saya nak tanyalah semua. Saya nak ambil kesempatan ni untuk tanya tentang software. Ada tak sesiapa pernah dengar software nama MIDA? M-I-D-A. Ada siapa-siapa pernah dengar software MIDA? Dia? Okey. Sekejap. Kenapa saya cakap software ni? Sebab software ni adalah software yang juga saya baru tahu berkaitan dengan dia adalah software tempatan untuk design RC. Sekejap. Okay, tak apa. Saya tak jumpa, masih website yang saya cari tak keluar seperti yang saya jangkakan. Kalau nanti saya jumpa, saya akan share dengan you all satu software RC yang baru keluaran tempatan. Nama dia MIDA, tapi bila saya Google dia keluar lain lah. Dia keluar
dia keluar syarikat Malaysia Investment Development Authority. Tak apa, bagi saya sedikit masa, saya dapatkan software tu, nanti saya share dalam grup dan you boleh tengoklah software ni macam mana you nak pakai, tapi dia adalah software tempatan bagi design RC yang saya baru tahu last week. Okay. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Prof, Ya. kalau next class kita record kelas boleh ke? Saya boleh record kelas, tapi isu record kelas ni saya risaukan masa saya bagi kelas tu tak ada siapa yang pay attention. Faham? Sebab kalau saya record lah. Kalau saya tak record, you all akan beri tumpuan dan sebagainya, dan hadir dalam kelas dan sebagainya, dan betul-betul pay attention tentang apa yang saya cakap lah. Tapi kalau saya record, saya rasa saya takut nanti fokus yang diberikan mungkin tak macam seperti tak record. Macam mana kelas lain? Kelas lain record ke? Saya cadangkan masa saya bagi kuliah, sebab saya akan gunakan banyak term-terms yang tak sama macam kuliah-kuliah lain. Contohnya macam saya cakap tentang perkataan brittle, ductility, intermediate crack, debonding, critical diagonal crack, debonding, plate end debonding, even perkataan debonding tu sendiri, dan perkataan seperti premature debonding, axial rigidity, strain, stress. Banyak saya akan gunakan term-terms yang mungkin dalam subjek-subjek lain tak ada. Dan kalau you all boleh fokus, mungkin boleh catatlah apa yang saya cakap tu. Tapi kalau record, saya takut nanti yalah, saya bercakap seorang kan, tapi yang lain semua buat kerja lain dan tak fokus. So macam mana Husni, adakah kelas lain juga record ke macam mana? Tak juga kan? Boleh terima ke alasan saya kalau saya tak record ataupun nak record juga? Boleh terima alasan Prof tu. Itulah. Kalau boleh saya tak nak record lah. Kalau boleh bila saya cakap tu at least boleh pay attention dan ambil nota. Kalau boleh lah. Tapi tengok macam ni lah. Kita will see how it goes. Kalau it will be ada benda yang kita boleh baiki akan datang, kita baiki lah. Tapi buat masa sekarang ni saya favor untuk tidak record lah Husni. Boleh Alright. Okay, Prof. Thank you. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, nota saya akan share dalam Putra Blast dan juga dalam WhatsApp group. Tapi yang paling cepat selalunya nota saya akan dikongsi adalah dalam WhatsApp group lah. Even lepas ni pun saya akan share nota-nota yang akan datang dalam WhatsApp group. Saya rasa dalam banyak, even video pun saya akan share. Bila saya share tu boleh tengok, simpan, dan juga bila saya nyatakan apakah nota-nota yang akan dirujuk masa dalam kuliah tu, at least dah ada dalam simpanan semua lah. Okay, nota akan diberikan dalam WhatsApp dan juga dalam Putra Blast. Kemudian dalam Putra Blast setiap hari Selasa saya open dan saya akan tutup dalam pukul 1 lah. Saya harap janganlah beritahu saya ada terlupa nak tick attendance. Kalau boleh masa
between 10 to 1 tu minta tolong sangat-sangat lah, take your attendance lah. Ingatkan among you all, saya selalu ingatkan masa awal dan akhir kelas, tapi still juga masih ada yang tertinggal. Jadi saya harap tak ada yang tertinggal lah untuk dalam semester kali ni. Okey, ujian saya akan buat ikut masa yang ditetapkan lah. Saya cuba untuk ikut masa yang ditetapkan, kecuali kalau saya ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Buat masa ni kita ikut pada minggu-minggu yang selalunya ada test 1, test 2 lah. Test 1 kita akan buat dalam minggu yang ke-5, test 2 kita akan buat dalam minggu yang ke-10. Final exam, masa final exam, assignment kalau ada, saya usually akan ambil dalam minggu yang ke-14. Okey, pada minggu ke-14, hari Jumaat, assignment kena submit. Okey, saya repeat test 1 minggu 5, test 2 minggu 10, assignment minggu 14, Jumaat. Satu lagi saya nak tanya, siapa representatif dalam kelas ni? Dengan siapa saya nak rujuk kalau ada apa-apa urusan yang perlu? Siapa kelas representatif? Senang cerita. Anybody? Tujuan saya tanya kelas representatif ni sebab saya nak minta kelas representatif untuk arrange jika ada visit, arrange jika ada visitor nak datang UPM untuk subjek ni. So jadi kalau bila kita nak pergi agensi nuklear, the kelas representatif akan tolong bantu saya lah untuk pastikan siapa yang pergi dan juga bas lah. Okey, kalau tak ada, tak apa, you decide among yourself nanti, dan nanti you akan bagi tahu saya lah siapa akan jadi kelas representative untuk subjek ni. Ada berapa soalan lagi? Prof, Yes. saya punya dalam 12 saya punya folder untuk rehab punya course ni dia tak ada lagi. So saya tak dapat nak assign attendance untuk hari ni. Saya rasa belum update lagi, Doktor. Macam mana? Macam 13 pun saya rasa belum update lagi, Doktor. Sebab semalam pun masih ada yang tukar-tukar subjek. Tapi di putera 11 masih folder yang sebelum subjek yang lama tu. Oh. Sebelum ditukar. Okey. So yang saya tengok kat sini dalam dari segi attendance Firdaus bin Samsudin ada tak? Firdaus tak ada, Prof. Dia tukar dengan saya. Oh, tukar. Dalam sistem ni nama Firdaus lagi. Dalam sistem, dalam Putra Blast nampak nama Firdaus ada lagi. Najwa Syamina ada. Yang saya nampak dalam list ni Najwa Nabila. Yang dalam attendance list dekat Putra Blast Najwa Syamina. Kemudian Nur Hazirah Muhammad Ghani ada tak? Ada Prof. Tapi tak sign attendance lagi. Boleh sign tak? Saya dah sign dah dekat Putra Blast. Baru sign je ke?
Tak, tadi pukul buat waktu kelas start. Okay, alright. Sekarang bila saya refresh dah ada, dah okay dah, alright. Okay, thank you. Alright, okay Prof, thank you. Okay, siapa ni? Nur Syazwani Sani? Nur Syazwani Sani ada tak? Nur Syazwani Sani pun, ya? Rasanya dia drop, Prof. Oh, dia drop Okay. Okay, Nur Syazwani Sani pun tak ada dalam tak tick untuk attendance. Okay, kemudian sekejap. Siti Aina Aziz ada? Siti Aina dalam Zoom ni ada nampak nama, tapi dekat dalam attendance tak tick. Siti Aina dengar tak saya? Inilah antara kenapa saya tak nak record. Sebab bila kita panggil nama tak ada kan. Okey, tak apa. Mungkin ini baru kelas yang pertama. Jadi saya dah go through the syllabus. Saya harap semua dah boleh nampak gambaran lah macam mana kita punya kuliah ataupun kita punya kursus akan datang. Dan apakah benda-benda yang kita akan buat selama 14 minggu akan datang. Saya open for one more last question before kita habiskan sesi kita pagi untuk hari ini. Ada apa-apa soalan lagi tak? Okay, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih lah pada semua kerana dapat hadir bagi kelas kita hari ini, kelas yang pertama. Saya akan sharekan nota-nota dalam WhatsApp group buat masa ni sebelum saya upload dalam Putra Blast. Dan insyaAllah kita akan jumpa balik minggu depan pada pukul 10 pagi. Okey, dengan tu saya akhirkan kuliah kita hari ini lah. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof.